Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke FOC. Lebih kurang 2 bulan lepas aku ada terima 2 utas jam tangan daripada Mobvoi ThickWatch Malaysia. Satunya adalah yang ini, ThickWatch Pro 3 Ultra GPS, dan satu lagi adalah ThickWatch GTH. Aku dah pun gunakan kedua-dua jam ni waktu aku camping dan juga sebagai jam harian. Dan untuk video kali ni aku akan rumuskan secara ringkas apa yang menarik pada utility smartwatch daripada brand ThickWatch ni. Kita akan start dengan model GTH ni dulu. So ni adalah dia punya packaging dia kalau korang beli. So aku akan terus buka dia punya kotak dia ni. Okay, so ni adalah packaging dia. Dan ini adalah jam dia. Dalam kotak kecil ni ada dia punya charging cable. Dan kabel dia jenis magnetic. Dan ada juga macam biasalah, ada papers lah, dia punya guideline ataupun manual. Okay, tu untuk GTH. So kita pergi pula kepada Pro 3 Ultra GPS. Aku akan terus buka kotak dia juga. A quick unboxing. Okay, ni dia punya manual ataupun guide. So dia punya packaging macam ni, lebih eksklusif sikit. So ni adalah jam dia ni, dan dekat kompartmen dia ni ada satu charging cable dengan macam biasalah manual. Tapi antara kedua model ni dia punya charging ataupun charger cable ni dia tak sama. Antara dua ni kepala dia lain sikit. So itu tadi quick unboxing untuk model Pro 3 Ultra GPS dengan GTH. Kita try turn on kedua-dua jam ni. Okay, so ni adalah tampilan dia untuk kedua-dua jam ni. Untuk model GTH ni dia lebih kepada health watch ataupun fitness tracker. Jadi dia lebih basic lah kalau nak dibandingkan dengan model Pro 3 Ultra tu yang lebih advance daripada segi fungsi dia. So antara spek untuk GTH ni, jam ni adalah jam yang water resistant 5 ATM ataupun 50 meters. Dia punya water resistant. Dia punya battery life boleh tahan selama maksimum 10 hari untuk single punya charge. Walaupun model jam GTH ni adalah model jam yang basic, tapi tetap dia dilengkapi dengan sensor-sensor yang akan dapat membantu korang untuk monitor 4 petanda penting ataupun 4 vital signs yang ada pada badan korang. Satunya adalah skin temperature. Okey, untuk skin temperature ataupun suhu badan ni, dia boleh menjadi sebagai satu indikator untuk menentukan keadaan kesihatan semasa badan korang. Jadi dengan menggunakan jam GTH ni, korang boleh monitor suhu badan ataupun suhu kulit korang. Dan kalau suhu tu dia abnormal, jam ni akan notify kepada korang. Fungsi yang kedua yang ada pada GTH ni, sensor dia, adalah korang boleh check korang punya blood oxygen punya percentage ataupun SpO2. Jadi waktu COVID ni mesti korang ada dengar kot pasal percentage oksigen dalam darah ni ataupun SpO2. Aku pun baru-baru ni lah baru dengar dan aku tahulah sikit-sikit kan. Jadi kalau korang check SpO2 korang tu ada punya percentage kurang daripada 95, yang tu bermakna korang kena check ataupun jumpa doktor lah untuk pemeriksaan lanjut. Kalau 95 ke atas, maksudnya tu normal lah, tak ada apa-apa masalah. Yang ketiga, heart rate monitoring. Biasanya untuk fungsi heart rate monitoring ni, untuk aku lah, aku biasanya akan guna waktu aku main kayak tengah laut. Sebab sebenarnya waktu kayak ni sebenarnya yang aku biasa aku agak push aku punya badan. Jadi untuk aku sendiri, aku cuba untuk maintain aku punya heart rate ni dalam range 160 ke 170 maksimum. Walaupun untuk umur aku maksimum boleh pergi sampai 186 macam tu, tapi aku tak naklah sampai ke tahap maksimum tu. Jadi dengan menggunakan jam ni, kita boleh monitor kita punya heart rate. Dan in case kita punya heart rate tu pergi tinggi, kita boleh slow down sikit lah kita punya aktiviti. So kita boleh tengok lah dengan menggunakan jam GTH ni. Yang keempat adalah breath per minute ataupun nafas per minit. Bagi orang dewasa, normal dia untuk 1 minit adalah 12 ke 16 kali. Itu pada waktu yang kita tak ada buat apa-apa lah, tak ada buat aktiviti. Jadi kalau kurang daripada 12 ataupun lebih daripada 16, itu pun adalah satu indikator kepada masalah-masalah kesihatan. So semuanya kita boleh tengok dengan menggunakan sensor yang ada pada jam GTH ni. So itu adalah sedikit untuk jam GTH ni. So sekarang ni kita nak pergi kepada model yang satu lagi yang lebih advance, ThickWatch Pro 3 Ultra GPS. So model yang ini adalah upgrade kepada model yang sebelumnya dengan penambahbaikan daripada segi GPS accuracy, chipset dan juga ketahanan.
So untuk model yang ini dia lebih robust lah design dia compare dengan model yang sebelumnya. Model Pro 3 Ultra ni dia menggunakan sistem Wear OS daripada Google, dan ini adalah antara utility smartwatch terbaik bagi pengguna Android yang ada dalam pasaran sekarang. Disebabkan Wear OS tu adalah daripada Google, jadi ada banyak apps yang ada dalam Google Play Store tu yang boleh di-downloadkan kepada jam ni. Tapi tak adalah semua apps tu compatible untuk jam, sesetengah sahajalah. Semua fungsi basic yang aku mention dekat model GTH tadi tu, yang for vital signs apa semua tu, memang ada sekali lah dekat model Ultra GPS ni. Tambahan, dia ada fungsi yang lebih advance lagi, macam irregular heartbeat detection dan juga fatigue assessment, boleh tengok sleep quality dan banyak lagi sebenarnya. Semua data ni korang boleh akses dengan menggunakan Mockvoy apps. Selain daripada itu, fungsi advance yang aku boleh highlightkan pada model Ultra GPS ni, dia support NFC contactless payment through Google Pay. Jadi korang boleh shopping dengan menggunakan jam pada tangan korang ni. Korang juga boleh download lagu daripada Spotify direct kepada jam ni dan boleh play secara offline, tak payah connectkan kepada handphone. Jadi kalau korang nak gunakan, korang nak dengar lagu waktu korang jogging ke contoh dia kan, korang boleh gunakan handphone ni saja, dan juga korang punya earpiece, tak payah bawa handphone pun tak apa. Untuk call, message, WhatsApp, semuanya korang boleh akses dengan menggunakan jam ni juga. Bukan saja korang boleh baca message, korang juga boleh reply message, boleh reply WhatsApp, dan korang boleh jawab call dengan menggunakan jam ni sebab dia ada mic dengan loudspeaker. Jadi jam ni adalah seolah-olah mini smartphone yang ada pada tangan korang. Untuk prosesor ataupun chipset, model Pro 3 Ultra ni dia menggunakan Snapdragon 4100 dan Mockvoy dual processor, yang membolehkan jam ni dia ada dua display. Dia ada dua screen mode. Satunya adalah smart mode ataupun yang ada banyak function tu, dan satu lagi adalah basic mode. Untuk basic mode, jam ni boleh bertahan selama 45 hari dia punya bateri, dan untuk smart mode yang enable banyak sensor tu, dia boleh bertahan selama 72 jam. Untuk penggunaan lasak untuk outdoor person, jam ni memang sangat sesuai. Satunya daripada segi ketahanan, jam ni certified as military standard 810G, di mana jam ni memang dibina untuk digunakan sewaktu kita beraktiviti outdoor ataupun aktiviti lasak lah. Dia punya screen ni daripada Gorilla Glass, sama dengan rugged phone yang aku ada review baru-baru ni. So memang tak perlu dirisaukan lah daripada segi durability dia. Screen dia memang walaupun dalam panas terik dia tetap clear, dan dia juga adalah scratch resistant dan impact resistant, tapi but still memang akan ada lah dia punya limitation dia. Tapi overall daripada segi ketahanan dia, dia memang dibina untuk digunakan untuk aktiviti lasak lah. Untuk dia punya waterproof index, dia punya waterproof index rated pada IP68. Jadi kalau kena hujan lebat ke, masuk sungai, masuk laut, memang jangan risaulah, tak ada masalah. Aku pun dah test, so jam ni masih survive lagi. Untuk model Pro 3 Ultra ni, dia boleh recordkan data untuk 100 jenis sukan ataupun aktiviti ataupun workout yang korang buat, yang korang gunakan jam ni, sama ada indoor dan juga outdoor. Untuk navigation, model Pro 3 Ultra ni dia ada akses kepada 5 sistem navigasi utama dunia. Jadi untuk dia punya GPS accuracy, untuk best route, untuk location, so dia memang sangat-sangat reliable lah, dan itu adalah merupakan specialty untuk model Ultra GPS ni. Satu ciri yang aku suka base daripada pengalaman peribadi aku adalah sewaktu aku gunakan, sewaktu aku tengah berkayak tengah laut, aku boleh tengok message aku boleh tengok WhatsApp, aku boleh jawab call dengan menggunakan jam ni. Jadi aku tak perlu nak keluarkan handphone aku daripada poket, daripada dry bag, yang akan mungkin berisiko handphone tu boleh jatuh ke dalam laut. Parang aku dah banyak dah jatuh dalam laut kan. Tapi setakat ni handphone belum lagi lah. Jadi dengan menggunakan jam ni, aku boleh buat semua tu dengan hanya menggunakan jam yang ada dekat tangan aku. So sangat-sangat mudah. So itu tadi summary ataupun review ringkas yang aku nak kongsikan mengenai dua model jam daripada Mockvoy TicWatch Malaysia. Macam biasa, semua link untuk kedua-dua produk ni aku akan letakkan dekat deskripsi video dekat bawah. Jadi terima kasih kepada korang yang telah menonton ni sampai habis. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye gang.